Mari kita bersatu dalam doa. 让我们一起来进入祷告。 Bapa yang mengasihi kami yang kami kenal melalui Yesus Kristus, 亲爱的天父上帝，我们认识你，经过耶稣基督。 kami sungguh mengucap syukur ketika banyaknya pergumulan di dunia ini, Engkau tetap setia bersama-sama dengan kami. 我们很感谢你，虽然在世上有很多挣扎、很多苦难，可是你仍然与我们同在。 Bahkan sebelum Engkau memanggil setiap kami untuk pergi, Engkau sendiri datang ke tengah-tengah dunia. 甚至你还未呼召我们之前，你已经来到世上。 Sehingga kami mengenal Allah yang bukan hanya memerintah, tapi Allah yang juga menunjukkan teladannya kepada setiap kami. 我们认识的主，不只是给我们吩咐的主，可是也是能够来到世间与我们同在的主。 Maka saat ini kami tertunduk menyadari bahwa kami membutuhkan Engkau untuk dapat menjalani misimu. 所以我们知道，在这时候，我们很恭恭敬敬的来领受你的恩典。我们知道，没有你，我们不能够行你给我们的使命。 Pimpin setiap kami, terkhusus juga pimpin setiap kami di dalam perenungan firman malam hari ini. 主啊，求你恩膏我们，求你带领我们，好让我们能够明白我们今天所思想的你的话语。 Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. 奉靠主耶稣基督的名，我们祷告。 Amin. 阿门。 Selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. 亲爱的弟兄姐妹们，晚安。 Saudara, kita akan sama-sama membaca kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Kisah Rasul pasalnya yang ke-8 ayatnya yang pertama hingga yang ke-4. 今天我们要一起来诵读主的话语，就是在这个《使徒行传》第8章第1到第4节。 Kisah Rasul pasalnya yang pertama ayat yang ke-1, pasalnya yang ke-8 ayatnya yang ke-1b hingga yang ke-4. 《使徒行传》第8章就是第1节下半节到第4节。 Kita akan membacakan silih berganti, bahasa Indonesia ayat yang ganjil dan bahasa Mandarin ayat yang genap. 印尼语用单数，华语的就用双数。 Kisah Rasul pasalnya yang ke-8 ayatnya yang pertama sampai yang ke-4. 《使徒行传》第8章第1到第4节。 Ayat yang pertama 1, 2, 3. Pada waktu itu mulailah penganiayaan yang hebat terhadap jemaat di Yerusalem. Mereka semua kecuali rasul-rasul tersebar ke seluruh daerah Yudea dan Samaria. 有虔诚的人把司提反埋葬了，为他捶胸大哭。 Tetapi Saulus berusaha membinasakan jemaat itu dan ia memasuki rumah demi rumah dan menyeret laki-laki dan perempuan keluar dan menyerahkan mereka untuk dimasukkan ke dalam penjara. Ayat yang ke-4 Mandarin. 那些分散的人往各处去传道。 Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kurang lebih di tahun 2014 ada satu istilah penginjilan yang beredar di Indonesia. 在2014年在印尼有一个这个流行的这个俗语。 Istilah itu disebut dengan 3D atau 3D. 这个俗语呢叫 3D， 就是3个 D。 Yang pertama adalah doa, yang kedua dana, dan yang ketiga adalah daya. 首先是这个祷告 doa， 另外一个就是这个 Dana. 金钱就是资金，另外一个就是资源。 Awal mulanya saudara, istilah ini atau keluarnya istilah ini digunakan untuk membawa setiap daripada anak-anak Tuhan melihat kepada misionaris. 其实呢，这个俗语呢，其是出于目的就是要让这些年轻人能够就是让会友们能够更注意这些宣教师的需要。 Melihat banyak sekali misionaris di lapangan kurang dana untuk dapat mengerjakan panggilan Tuhan. 看到有很多宣教师，他们要行神的呼召，可是他们缺乏资金。 Nah, dan saat yang bersamaan 3D ini juga menyadarkan bahwa pelayanan misi membutuhkan ketiga unsur demikian. 那同时呢，这个3个 D 的这个需要呢，让大家都能够看到说，
要传福音就需要这个3个因素。 Sehingga jemaat semua diajak untuk dapat mengerjakannya. 所以呢，就呼召会友们一起同工来行。 Namun perkembangannya kemudian konsep ini menjadi satu izin atau satu permission bagi orang-orang Kristen untuk tidak melakukan penginjilan. 可是呢，因着这个原因呢，他们就用这个成为理由，不传福音。 Konsep lainnya juga yang dipakai oleh orang Kristen untuk tidak mengabarkan Injil adalah panggilan khusus. 其他的观念就是说，特别呼召。 Menganggap bahwa memberitakan kabar baik merupakan panggilan khusus yang diberikan hanya kepada orang-orang khusus. 有一些基督徒认为说，这个传福音的工作呢，只是属于那一些已经被神特别呼召的人传的。 Dan orang seperti ini beranggapan bahwa yang pergi melayani atau yang pergi mengabarkan Injil itu hanyalah orang-orang seperti pendeta, orang-orang yang diberikan talenta, orang-orang yang fasih lidah, mereka yang pergi ke lapangan. 这些人认为出去传福音的人就是牧师传道，或者是那些有口才的人。 Saudara, awalnya konsep ini tidak dipakai demikian. 首先，其实当初的时候，这个观念不是如此。 Konsep ini sebenarnya awalnya adalah membawa setiap orang-orang Kristen menyadari betapa spesialnya mereka karena mereka adalah extraordinary di mata Tuhan. 这个观念呢，其实出自于目的就是要让每一个基督徒知道说，他们在神的眼中是很特别的，在神的眼中是很宝贵的。 Tapi sekali lagi konsep yang awalnya baik itu kemudian diplesetkan dan dibawa lari ke arah yang salah. 本来这个是很好的观念，可是因着有一些人的误解，就把它误用了。 Sehingga saudara tidak heran kalau hari ini kita mendengar orang-orang Kristen itu sering sekali berpikir saya tidak perlu menceritakan kabar baik karena saya tidak memiliki talenta tersebut. 所以有一些基督徒认为我不需要传福音，为什么？因为我没有这个特别的这个恩赐。 Saya tidak punya talenta fasilida, jadi saya tidak terpanggil untuk mengabarkan kabar baik. 因为我没有口才，所以我不能够传福音。 Atau mungkin juga saudara mungkin pernah mendengar atau berpikir, 可能你们曾经听过，或者是曾经想过， saya sudah berbagian dalam pemberitaan kabar baik melalui doa dan dana. 我呢，其实我已经在这个传福音方面已经有份了，因为我有祷告，我也这个有奉献。 Saya sudah ikut dalam amanat agung Tuhan, saya persembahan misi setiap waktu. 我已经行了神给我的大使命，因为我已经奉献了。 Dan menganggap dirinya sudah mengerjakan amanat agung. 所以这些人呢，认为他们都已经行了这个神给的大使命。 Saudara, tentu masih ada banyak hal lainnya yang dipakai oleh orang-orang yang beralasan, namun ini hanya 2 di antaranya yang dipelesetkan oleh orang-orang yang tidak ingin mengerjakan panggilan Tuhan. 这些人呢，其实有很多理由不行神所赐给的这个大使命，他们用很多理由，我只是给你们2个理由做举例。 Padahal saudara, dari waktu ke waktu gereja memberikan dorongan, gereja memberikan pembekalan, gereja memberikan lapangan untuk latihan kepada jemaatnya. 其实我们有看到说，教会在每一个时刻都给予训练，都给予装备。 Saudara, tadi kita mendoakan Christ Cell, benar? 刚才我们也为这个 Christ Cell 就是小组祷告。 Kalau saudara sudah mengikuti Christ Cell, saudara pasti tahu pelajaran keempat itu sudah mulai apa? Mengerjakan misi. 我们如果有参加这个基督小组的朋友们你们一定会晓得说，在第4课就已经开始行这个使命。 Saudara, kita sebenarnya sering kali atau kerap kali mendengar ini setiap waktu. 其实我们常常听到这件事情。 Tapi kalau sebenarnya kita mau jujur, bukankah seringkali kita ngeles untuk gak melakukannya?
可是如果我们要说诚实话的话呢，我们虽然知道我们有这样的责任，可是呢，我们常常找理由而不做。Dan saudara, kalau kita mau jujur, sebenarnya kita sudah tahu dua alasan itu. 如果我们要诚实的话，我们也知道我们已经误用了那刚才2个理由。Kita sudah tahu bahwa alasan itu tidak tepat. 我们知道那不是正确的理由。Kita tahu bahwa memberitakan kabar baik itu merupakan tugas semua orang yang percaya. 我们知道传福音是这个信主的人的责任。Alkitab jelas sekali memperlihatkan itu. 圣经很清楚的告诉我们。 Bahkan di dalam bagian yang baru saja kita baca, itu juga memperlihatkan hal yang sama. 甚至我们刚刚读的这个经文也是同样的这样告诉我们。 Ketika kita membandingkan bagian yang baru saja kita baca dengan amanat agung yang dicatat oleh Lukas di dalam buku ini, 当我们把这个刚才所读的这段经文跟这个路加福音在这个使徒行传第1章所写的， maka saudara, kita akan menemukan bahwa ternyata yang pertama kali menyebarkan kabar baik adalah jemaat. 我们会发现说，其实最初传福音的是会友们，是信主的人。 Saudara, yang keluar pertama-tama dari Yerusalem dan yang mengabarkan kabar baik Tuhan bukan para rasul. 首先从耶路撒冷出到外地传福音的，并不是主的门徒， Tetapi jemaat biasa. 并不是使徒，而是这个教会的会友们。 Saudara, kalau kita melihat dan mengaminkan Roh Kudus itu tercurah bagi setiap orang percaya, 如果我们相信，并且我们回应 Amen， 就是说这个圣灵与我们同在， maka seharusnya di dalam kalimat yang sama kita juga mengaminkan bahwa semua orang percaya terpanggil dan diberikan kuasa untuk memberitakan kabar baik. 那我们应该同时也这个相信承认说，主给我们力量，给我们能力，装备我们能够把福音传出去。 Saudara, ada satu konsep yang juga sempat tenar di tengah-tengah orang Kristen dengan banyak sebutan yang ada. 有一个观念也是在基督徒中间是很盛行的。 Salah satu sebutannya disebut dengan lingkaran penginjilan. 他们会说是传福音的圈子。 Di mana kita tahu bahwa konsep ini sebenarnya sangat tidak asing bagi setiap kita. 对我们来说这并不陌生。 Kita tahu awalnya adalah konsep ini mendorong orang-orang yang tadinya memiliki hati misionaris untuk pergi. 这个其实呢，这个概念呢，就是要推动那些已经被呼召、有这样的信心，要成为圣教士的人，让推动他们出去。 Namun saudara, di kemudian hari sekali lagi paradigma yang keliru dibawa untuk konsep ini. 后来呢，他们就有了错误的观点， Khususnya di tengah-tengah fanatisme penginjilan. 尤其是当我们看到说那些有传福音的狂热， Orang yang semangat sekali penginjilan kemana-mana lalu kemudian menggunakan metode ini untuk dapat mengatakan bahwa orang-orang yang menginjili adalah mereka yang keluar, pergi, meninggalkan semuanya dan kemudian mengerjakan panggilan Tuhan. 这些人呢，他们狂热于传福音，所以呢，他们后来呢就误解了，说传福音的人就是那些已经走出外地去传福音的人，才属于传福音的人。 Sekali lagi, konsep ini awalnya tidak demikian. 其实当初的这个观念并不是如此， Tapi akibat fanatisme, kemudian konsep ini berubah menjadi tuntutan yang tidak alkitabiah. 结果呢，因着有一些人已经犯了这个狂热主义，他们就已经误用了这个概念。 Memang dalam bagian yang kita baca, kalau kita melihat jemaat itu keluar dari Yerusalem dan mengabarkan di Yudea dan Samaria. 当我们读这段经文的时候，我们可以看到说，门徒们他们这个从耶路撒冷，他们出到这个外地，就是犹大跟撒玛利亚， Lalu kemudian mereka melanjutkannya ke tempat-tempat lain. 然后他们又继续到各地跑。 Tapi saudara ingat
semua itu karena mereka terdesak oleh penganiayaan. 弟兄姐妹们，其实他们这么做呢，是因为他们被逼要从这个耶路撒冷出去，因着他们受了逼迫， Sehingga mereka keluar dari Yerusalem. 所以他们不得不要从就是逃跑出耶路撒冷。 Namun saudara, bagaimana dengan jemaat lainnya? 那我们看其他的门徒怎么样呢？ Surat-surat Paulus contohnya. 我们看这个保罗的书信， Benar bahwa Paulus terus bepergian untuk memberitakan kabar baik. 我 Benar. 们知道保罗到处的传福音。 Tapi pertanyaannya, apakah semua jemaat saat itu juga melakukan hal yang demikian? 问题就是说，是不是每一个人当时信主的人都这么做呢？ Bagaimana orang-orang Kristen lainnya yang sempat dipuji oleh Paulus? 那一些被保罗所称赞的这些基督徒，他们做些什么呢？ Apakah mereka kemudian meninggalkan kotanya dan kemudian mengabarkan kabar baik sampai ke ujung dunia? 是不是他们离开他们所住的地方，而出到外地，到整个世界传福音呢？ Termasuk jemaat Philadelphia yang ada di Wahyu. 在这个启示录，我们看到在费城的这个会友们， Saudara, kita tahu bahwa ini adalah jemaat yang dipuji 我们知 karena 道 mereka luar biasa di tengah-tengah gereja-gereja lainnya. 这个费城的会友们呢，都被主耶稣称赞，因为呢，他们在这个其他的教会中，他们做得很特别。 Bahkan mereka disebut sebagai ciri-ciri gereja yang sehat hari ini. 他们甚至被这个称为是健康的教会。 Tapi pertanyaannya, apakah mereka yang disebut gereja yang sehat itu pergi sampai ke ujung dunia dan meninggalkan Philadelphia? 那些所谓健康的教会、健康的会友们，是否他们离开费城而到其他的地方去传福音呢？ Saudara, kita tahu jawabannya tidak. 我们知道他的答案不是。 Maka saudara yang dikasih oleh Tuhan, bagian yang kita baca ini fokusnya bukanlah meninggalkan kota yang kita tinggali dan kemudian pergi ke tempat lain, bukan. 所以弟兄姐妹们，我们所读的这段经文，并不是告诉我们要离开我们的本地而出到外面去传福音。 Menjadi seorang yang mengabarkan Injil bukan berarti harus kemudian keluar dari pekerjaannya, dipecat, atau keluar resign dari pekerjaannya, kemudian menjadi gelandangan dan pergi mengabarkan Injil. Enggak. 成为一个传福音的人，并不是说我们必须离开我们现在的本位，离开我们的工作，结果成为一个落魄的人，到处传福音。 Atau meninggalkan keluarganya dan kemudian mengatakan saya terpanggil oleh Tuhan untuk mengabarkan Injil dan melupakan keluarganya. Tidak. 上帝也没有经过这个经文叫我们离开我们的家人，然后我们就说我们很黄日以服侍主。 Saudara, fokus dari bagian yang kita baca bukan di sana. 我们的这个重点不是在这里。 Panggilan untuk pergi itu bukan meninggalkan apa yang sudah Tuhan percayakan, bukan. 神呼召我们出来，并不是要我们离开我们的本位，就是我们已经正在做的事情。 Panggilan untuk pergi memiliki makna bahwa kita melihat kembali apa yang Tuhan percayakan pada kita dan mengerjakan apa yang Tuhan ingin kerjakan di sana. 神呼召我们出来的意思，就是说，神要我们自我检讨。现在主已经拯救了我们，我们要如何的回应神给我们的这个使命？ Tuhan menempatkan saya di kantor ini untuk apa? Apa yang mau Tuhan mau? Siapa yang Tuhan mau menangkan di dalam kantor ini? 神把我放在这个公司，神要我做些什么？神要我去找谁，传福音给谁，然后赢他的灵魂。 Bukan meninggalkan kantor ini dan kemudian mengatasnamakan misionaris. 神不是叫我离开我的本位，就是我所做的这个公司，而神是要我在我的公司里扮演我的角色。 Jemaat yang kita baca ini tidak merancangkan mission trip, tidak merancangkan mission trip ke Yudea dan Samaria, tidak.
我们看主耶稣所称赞的这些门徒们，并不是说他们离开他们的本位而到犹大这个撒玛利亚去传福音。 Mereka terpaksa pergi dari Yerusalem karena tidak aman. 他们只好离开耶路撒冷，因为耶路撒冷当时对他们是不安全了。 Namun ketika mereka terusir dari Yerusalem, mereka bertanya, apa yang harus dikerjakan oleh saya di Yudea dan Samaria? 当这些门徒们被逼迫、被逼出这个耶路撒冷之后，他们问神：他们现在已经到了犹大，已经到了撒玛利亚，他们必须做些什么？ Saudara, sama dengan kita hari ini. 所以我们今天的我们也是如此。 Panggilan untuk memberitakan kabar baik bukan meminta kita untuk meninggalkan pekerjaan atau komunitas kita sekarang, bukan. 神呼召我们出来，要传福音，并不是要我们离开我们现在的这个群体， Melainkan melihat pekerjaan dan komunitas yang Tuhan percayakan saat ini sebagai ladang yang sedang ingin Tuhan garap. 而神要的就是让我们看我们现在的本位，我们的公司、我们的工作圈子、我们的朋友圈子，从我们的这些群体，我们能够做些什么。 Itulah sebabnya saudara, Tim Keller ketika dia menulis salah satu bukunya, dia membawa setiap orang percaya itu melihat marketplace sebagai tempat untuk pekerjaan Tuhan. Tim Keller 他在他的书上，他也是告诉这个读者们，让他们要看说这个 marketplace 就是市区这些他们能够做些什么。 Marketplace bukan oposisi dari pekerjaan Tuhan, bukan. 所以所谓 marketplace 并不是神要我们所做的跟我们的使命是相悖的，不是。 Sebaliknya sebagai ciptaan Tuhan bagi setiap kita untuk dapat mengerjakan panggilan misinya. 相反的，神要我们在我们的本位，就是在我们工作的地方来做我们应该做的本分，就是传福音。 Saudara, satu hari ada seorang pemuda yang menyampaikan sharing pelayanannya yang sedang dijalaninya. 有一天有一个这个青年人，他分享他的这个他传福音的这个见证。 Satu bagian yang saya highlight ketika dia melakukan penginjilan adalah ketika dia mendatangi orang-orang yang akan diinjili. 我要强调的就是他要再去寻找那些他要传福音的对象的时候， Dia melakukan penginjilan cepat atau penginjilan kilat atau istilah lainnya juga short term daripada penginjilan. 他所谓的他的传福音是这个短期的这个传福音。 Namun di tengah-tengah banyaknya orang yang dia lihat di sana, 在那边他看到很多群众， dia berdoa meminta Tuhan untuk memberitahukan siapa yang Tuhan ingin di tengah banyaknya kerumunan ini. 那时候呢，他就向主求，在这么多人之中，神要他去找谁传福音。 Dan saya yakin dia akan terus melakukannya sampai hari ini. 我相信他会继续做到今天。 Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika berada di tengah-tengah komunitas, ketika kita ditempatkan di satu komunitas, ketika bahkan kita ditempatkan di kerumunan yang kita tidak kenal, ada maksud Tuhan di dalamnya. 亲爱的弟兄姊妹们，当神把我们放在一个地方、一个群体、一个群众的时候，他一定有目的的。 Dia pasti ingin memanggil seseorang. 他一定要呼召某某人。 Saudara, maka hari ini saya mengajak setiap kita itu belajar untuk mendoakan satu hal. 所以呢，我现在要求弟兄姊妹们，我们学习为一件事情祷告。 Setiap pagi cobalah untuk belajar, tanya kepada Tuhan. Tuhan, ajarkan aku untuk peka melihat jiwa yang sedang memanggil.
每天早上我们祷告向主求，求主给我们敏感，让我们能够知道神要我们向谁传福音。 Bukan hanya bersyukur ketika nafas masih diberikan, tapi kita juga mencari tahu kenapa nafas itu masih diberikan pada kita. 我们早上起来，不只是向神为着我们还能呼吸，向他献上感谢，可是我们也要问神，为什么他还允许我们能够呼吸？他要我们做什么？ Saudara, kalau kita pagi hari, kalau kita setiap harinya hanya menghabiskan waktu bernafas dan kemudian melakukan aktivitas lainnya tanpa ada misi Tuhan di dalamnya, maka sebenarnya kita tidak berbeda dengan zombie yang melakukan kegiatan yang ada. 弟兄姊妹们，如果我们每天早上起来，我们只是能够呼吸，然后应用我们的呼吸去做我们普通例行所做的事，而没有真正的为主的呼召而去做的话，那我们就很像那个zombie，这是这个叫什么空鬼？ Bukan kalau kita hidup tidak ada misi Allah di dalamnya, maka semuanya itu sia-sia, 如 saudara. 果我们活着没有神的这个使命在我们的生命中，那我们是白白的活。 Sama dengan saudara melakukan usaha tanpa ada tujuannya. 就像我们做一件事情，可是我们不晓得我们的目的是什么， Buang-buang duit, saudara. 那我们就是等于白白花钱。 Sama, hidup kita juga demikian. 那我们的生命也是如此。 Saudara membuang-buang oksigen kalau misalnya saudara hanya hidup dan kemudian tidak melihat misi Allah dalam hidup kita. 如果我们没有把神的这个使命放在我们生命的每一天中，那我们是真的白白的呼吸了。 Maka saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya ingin menutup renungan pada malam hari ini dengan sebuah ajakan bagi setiap kita. 今天呢，我想结束这个我们今天的分享。我们 Beberapa waktu lagi kita akan mengadakan KKR dan KPR. 不久我们要有这个布道会，也有这个培灵会。 KPR ditujukan untuk membangkitkan kembali diri kita, jati diri kita di hadapan Tuhan. 培灵会的目的呢，就是唤醒我们，让我们回到我们的本位。 Sedangkan KKR adalah langkah pertama yang bagi mereka yang belum percaya kepada Tuhan. 布道会呢，是我们要传福音给他人的第一步。 Karena itu kami mengajak saudara semua berbagian di dalamnya. 所以我邀请弟兄姐妹们，让我们每一个人都在这一个圣工上有份。 Saudara, mari kita sama-sama mengajak orang-orang yang Tuhan percayakan pada kita. 我们呢一起邀请神已经为我们预备好的人。 Kita doakan bersama-sama setiap mereka. 我们为那些我们所要传福音的人祷告。 Jangan biarkan setan memimpin kita untuk berpikir, oh bagian ini hanya kerjaan sub bidang PI. Bukan, saudara. 我们不要以为说这只是这个福音部的这个工作。 Oh ini hanya pekerjaan majelis dan hamba Tuhan. Bukan, 这只 saudara. 是牧师传道执事们的这个职分。 Sekali lagi jangan biarkan setan berkuasa atas dirimu. 我们不要让魔鬼撒旦来误导我们， Mari kita kembali kepada Tuhan. 让我们归回到我们的主。 Minta Dia memakai kita menjadi alatnya. 我们求主帮助我们，让我们能够成为他的仆人。 Tanya Tuhan siapa yang mau kita undang. 我们要问主，我们要邀请谁来这个布道会？ Doakan mereka terus dan kita ajak mereka terus. 我们不断为他们祷告， Jangan 而且 hanya 我们 berhenti 也 di 是 doa. 亲身的去邀请他们。 Jangan berhenti hanya di doa, 我们不要只用口实来祷告， tapi diajak. 可是我们也是真正的实体的来找他们， Mari ringankan langkah kita. 让我们能够减轻我们的脚步， Gerakkan tubuh kita untuk mengajak mereka. 让我们有行动的来去带领他们。 Minta pada Tuhan untuk peka melihat kesempatan yang Tuhan buka. 求主帮助我们，给我们有敏感的来知道主要我们做什么。 Setelah KKR ini selesai, 这个布道会完毕之后， jangan berpikir bahwa oh sudah tugas kita selesai. Bukan. 我们不要以为我们的事工就已经结束了。 Tidak, saudara. Kita dipanggil untuk terus membawa mereka
percaya 没有 kepada Tuhan. 的，主要我们继续的带领他们，带领到他们真正的信主为止。 Mari kita sama-sama berdoa. 让我们一起来祷告。 Di dalam waktu yang Engkau percayakan, Engkau datang ke tengah-tengah manusia untuk memanggil kami semua kembali. 主啊，在你制定的时间里，你来到世上，你来到我们人间， Melihat bagaimana jauhnya posisi kami dari kehadiran-Mu di tengah-tengah dunia ini, kami menyadari bahwa Engkau senantiasa membawa Injil-Mu mengelilingi dunia ini. 你让我们能够看见我们有多远，我们离开这个福音之道有多远。 Dan kami datang ke hadapan-Mu menyadari bahwa setiap kami adalah juga alat Tuhan yang menyampaikan misi Tuhan di tengah-tengah dunia ini. 主啊，在这时候，我们觉悟到，我们都是你的器皿，我们都是你行你大使命的器皿，带领人信主。 Kami tahu bahwa kami adalah alat Tuhan, 我们知道我们是你的工具， tapi terkadang susah sekali bagi kami untuk melangkahkan kaki kami. 可是有时候我们真的觉得自己很难的跨步， Terlalu nyaman bagi setiap kami untuk beristirahat, duduk, dan melihat. 我们太舒适在我们的本位， Kami tidak ingin meringankan kaki kami untuk melangkah, membawa setiap anak-anak Tuhan kembali kepada Tuhan. 我们不愿意减轻我们的脚步，来到那些未信主的人的面前，带领他们来到你的面前。 Tuhan ampuni kami. 主啊，求你赦免我们。 Ketika kami menggunakan begitu rupa tenaga kami, tangan kami untuk kenikmatan dunia, kami lupa menggerakkan tangan kami untuk pekerjaan Tuhan. 主啊，求你赦免我们，怜悯我们。我们知道，我们常常用我们的手，用我们的脚，是用来想这个世界的福，而不是用来行你的使命。 Hari ini kami memohon Roh-Mu yang kudus melingkupi setiap kami. 主啊，求你的圣灵充满我们， Sehingga kami bukan hanya orang-orang yang berkepala besar, 好让我们不只是成为一个 banyak tahu segala hal, namun tidak melakukan apapun dalam kehidupan kami. 我们不是一个充满知识的人，满头都是充满着对你的认识。 Kami ingin menggerakkan diri kami, melangkahkan diri kami untuk pekerjaan Tuhan. 而实际上呢，我们还没有真正的认识你，因为我们还不晓得如何的来行你要我们行的这个使命。 Tuhan tolong pimpin setiap kami. 主啊，求你带领我们每一个人。 Terima kasih ya Tuhan 主，我们感谢你， untuk panggilan-Mu kepada setiap kami, 你已经呼召了我们， untuk kepercayaan-Mu kepada setiap 我 kami. 们对你给我们的信任，我们感谢你。 Kami siap untuk melangkahkan diri kami, 此刻我们愿意跨步， Tuhan yang terus beserta dengan kami. 求你与我们同行。 Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. 奉靠主耶稣基督的名，我们祷告， Amin. 阿门。